Diorang nampak Ana duduk dekat atas tembok tu sambil kaki dia terjuntai. Lepas tu dia goyang-goyangkan kaki dia tu. Lepas tu si Ana ni boleh senyum pula kat muka diorang tu. Bukan senyum yang biasa-biasa je guys. Tapi senyum yang betul-betul nampak menyeramkan. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Selamat kembali ke Malam Mistik. Hari ni aku ada rasa macam bersemangat sikit guys. Entah kenapa aku punya semangat hari ni lain macam sangat pun, aku pun tak tahu. Dia punya semangat tu nak bercerita tu macam tak sabar-sabar, berdentum. Dahsyat. Okey, sebelum tu aku nak kenalkan diri aku dulu buat yang masih lagi tak kenal aku ni. Orang yang muka hitam manis ni, yang comel hitam manis ni, nama dia Anas Rahmat. Si pencerita yang menghantui malam sunyi anda. Alright. Relax. Jangan serius sangat. Kita tenang-tenang je. Baru-baru ni aku ada terima satu cerita ni. Dia DM aku melalui Facebook page aku. Yang mana belum like page aku tu, habis cerita ni korang kena bantu like page aku. Ni page aku ni. Korang search je Anas Rahmat, insyaAllah jumpa. Cerita yang aku nak cerita ni pernah disampaikan kat satu channel YouTube ni. Aku tak pasti channel YouTube apa, tapi aku pernah terdengar kat satu channel YouTube ni. Tapi memandangkan dia hantar juga cerita ni dekat aku pun berbesar hati untuk cerita balik. Tapi cerita yang aku cerita ni versi aku lah. Kalau korang dah pernah dengar cerita ni dekat tempat lain, tu versi diorang. Ni versi aku. Cerita yang sama cuma disampaikan oleh aku dalam bentuk aku punya bercerita. Cerita ni berlaku kat Sungai Petani Kedah. Kisah dalam kilang guys. Jarang aku dapat cerita pasal dalam kilang. Ini yang pertama kot aku rasa tu. Okay? Sebelum tu, yang mana belum subscribe channel aku ni, korang kena bantu aku dulu. Subscribe channel aku, tekan sekali butang loceng tu supaya korang sentiasa update dengan cerita-cerita terbaru dalam channel Anas Rahmat ni. Lepas tu belanja like sekali dengan sharekan cerita aku ni guys. Yang rajin support komen dan like tu, aku ucapkan ribuan terima kasih kat korang. Aku tahu kadang-kadang tak semua komen aku dapat jawab. Tapi aku akan cubalah jawab mana yang aku mampu mengikut waktu kelapangan aku. Tak kisahlah komen korang tu komen baik ke, komen murni ke, kecaman ke, aku terima je seadanya insyaAllah. Yang penting korang komen tu pun dah bantu aku dah. Alright. Okay, aku nak stop membebel ni. Aku nak terus sambung je dengan cerita ni. Okay guys, let's go. Ira ni bekerja dekat sebuah kilang yang terletak dekat Sungai Petani Kedah. Tapi dia tak bagi tahu aku spesifik nama kilang yang dia masukkan ni. Tapi yang pasti salah sebuah kilang yang berada dekat Sungai Petani Kedah. Ira ni masuk kerja kat kilang ni pada tahun 2007. Masa dia masuk kerja dulu, senior dia ni adalah sampaikan kisah cerita legend mistik yang pernah berlaku dekat kilang tu. Kisah seram ni bermula dan berpunca daripada seorang gadis yang bernama Ana. Ana ni seorang gadis yang cantik. Orangnya tinggi, kulitnya kuning-kuning langsat macam tu. Bapa dia adalah seorang pesara tentera. Senang cakap, Ana ni memang manis lah kalau dilihat. Ayu aja wajahnya. Si Ana ni bekerja dekat kilang tu sebagai operator dekat bahagian production. Kisahnya macam ni guys. Ana ni rapat dengan seorang lelaki kat kilang dia kerja ni. Ali nama lelaki ni. Bukan nama sebenar ya Ali ni guys. Okay. Ali ni bekerja driver van kilang dekat tempat Ana kerja ni. Tapi si Ali ni bukanlah bujang lagi. Dia dah ada isteri dan anak pun. Sebenarnya hubungan Ali dengan Ana ni bukan rapat je. Tapi sebenarnya hubungan diorang ni dah agak serius jugalah. Tapi dalam masa yang sama, Ana ni pun dah ada boyfriend juga. Senang cakap macam ni lah. Ali dah ada bini, Ana pula dah ada boyfriend. Tapi diorang ni bercinta. Kisahnya bermula bila si Ana ni bagi tahu dekat Ali yang dia ni nak berkahwin tak lama lagi dengan boyfriend dia. So secara tak langsung, Ana ni sebenarnya nak putuskanlah hubungan dia dengan si Ali ni. Bila si Ali ni mendengarkan yang Ana ni dah nak berkahwin dengan boyfriend dia, dalam masa yang sama si Ana ni pula nak putuskan hubungan dengan si Ali ni. Si Ali ni pun agak kecewa jugalah dengan keputusan Ana ni. Ali ni pun memang dah suka gila dengan si Ana ni.
Tak sanggup lah rasanya dia nak kehilangan Ana ni. Tapi apa boleh buat kan? Nak tak nak kena jugalah si Ali ni lepaskan si Ana ni. Lagipun si Ali ni bukanlah bujang. Dia pun dah ada anak dengan isteri. So kenalah dia juga sedar diri. Lat tak berapa lama dari hari tu, si Ali ni ajaklah si Ana ni berjumpa dekat satu tempat ni pada waktu malam. Alasan dia nak jumpa Ana pada malam tu ialah Ali ni cakap untuk kali terakhir pertemuan sebelum Ana ni berkahwin ke last time. Senang cakap last date lah antara Ali dengan si Ana ni. Si Ana ni pun setujulah untuk jumpa Ali pada malam tu. Ana ni mungkin dia tak terfikir pun akan bahaya yang akan menimpa dia pada malam tu. Malam tu, Ana dengan Ali ni pun berjumpalah kat tempat yang diorang ni janjikan. Tempat yang diorang jumpa ni sebenarnya agak sunyi juga guys. Lokasinya betul-betul berhampiran dengan hutan. Entah apa silapnya malam tu, diorang berdua ni bergaduh. Bergaduh besar. Mungkin Ali ni tak puas hati agaknya sebab Ana ni nak kahwin dan tinggalkan dia. Mungkin. Aku pun tak pasti. Ini aku punya perception je. Dan akhirnya malam tu terjadilah satu tragedi yang menyayat hati. Si Ana ni mati dibunuh dengan luka tikaman dekat bahagian perut dia. Lepas dia dibunuh tu, mayatnya ditinggalkan kat situ macam tu je. Hinggalah esoknya, mayatnya tu ditemui orang yang lalu lalang dekat situ. Dan hal ni secara tak langsung menjadi kes polis. Tak lama lepas tu, Ali ni pun ditangkap sebab ada orang nampak Ali bersama dengan Ana pada malam Ana tu dibunuh. Dipendekkan cerita, selepas kejadian Ana ni dibunuh, berlakulah beberapa kejadian seram dekat tempat Ana ni bekerja, iaitu kat kilang yang terletak dekat Sungai Petani Kedah tu. Seolah-olah kilang tu macam dihantui roh Ana yang tak tenang. Ada tu malam tu, masa ni baru-baru je arwah Ana ni meninggal. Masa tu budak-budak yang kerja kat shift malam baru nak masuk kerja. So diorang ni sebelum nak start kerja tu kenalah punch card dulu kan. Bila budak pertama yang nak mula punch card ni nak punch card, tiba-tiba dia nampak Ana punya nama punch card dah check in dulu dah. Semua orang pun tahu yang Ana ni dah pun meninggal. Siapa pula yang gatal-gatal tangan ni nak pergi punch card kan kat kerja si Ana ni. So masa tu semua orang dah pun terasa pelik lah kan. Memang tak mungkin pun ada orang yang nak punch card kan kat si Ana ni. Tak ada sebab pun nak buat macam tu. Kes yang ni kira okey lagi lah sebenarnya, sebab tak ada apa pun yang nampak seram sangat pun. Cuma sekadar punch card je. Siapa-siapa pun boleh buat macam tu untuk arwah Ana ni kan. Ada lagi satu kes yang lain ni. Pada satu malam tu, masa tu diorang ni tengah kerja shift malam. Adalah dua orang pekerja kilang ni. Diorang ni berbual-bual nak pergi ke tandas masa tu. Tandas kat kilang ni berada dekat luar daripada bangunan kilang tempat production diorang kerja ni. So agak sunyi jugalah laluan nak ke tandas tu. Sebelum sampai kat tandas tu, ada satu tembok. Tembok tu taklah berapa tinggi sangat dan taklah berapa rendah sangat. Lebih kurang 12 hingga 15 kaki je tingginya tembok tu. Lebih kurang macam tu lah. Tengah diorang ni rancak berborak sambil berjalan menuju ke tandas tu. Baru je diorang ni melepasi tembok tu, tiba-tiba diorang ni terdengar ada suara yang menegur diorang. Awak berdua ni nak pergi tandas ke? Suara tu datangnya daripada atas tembok tu. Bunyi suara tu macam normal je, tapi sayup-sayup. Dan yang lagi bestnya, suara tu macam suara yang diorang ni kenal. Bila terdengarkan suara tu, diorang berdua ni pun berpaling lah dekat belakang nak cari suara siapa dan datangnya daripada mana. Teruslah diorang ni terpandang ke atas tembok tu. Punyalah diorang ni terkedu masa tu. Diorang nampak Ana duduk dekat atas tembok tu sambil kaki dia terjuntai. Lepas tu dia goyang-goyangkan kaki dia tu. Lepas tu si Ana ni boleh senyum pula kat muka diorang tu. Bukan senyum yang biasa-biasa je guys, tapi senyum yang betul-betul nampak menyeramkan. Terus berdegup kencang jantung diorang ni kat situ. Tak tunggu lama, tak cukup tanah diorang ni lari lintang pukang. Lepas tu memang kecoh lah satu kilang pasal kes hantu Ana ni. Ada satu lagi kes ni.
Kisah ni berlaku dekat seorang security guard shift malam dekat kilang tu. Masa kejadian ni, hari pertama security guard ni bertugas kat situ. So dah nama pun hari pertama kan. Memang dia tak tahu apa-apa lah pasal kes hantu si Ana ni. Masa tu, semua pekerja operator pun masing-masing dah dengan tugas masing-masing kat dalam kilang masa tu. So budak security yang baru ni pun seorang-seorang lah duduk dekat pondok security tu dekat tepi pagar. Masa tu pagar ni memang bertutup rapat. So siapa-siapa yang nak datang atau masuk kat dalam kilang tu mesti kena jumpa security dulu kat tepi pagar tu untuk minta kebenaran nak masuk dalam kilang. Siapa-siapa pun mesti kena jumpa security dulu untuk masuk dalam kilang ni guys. Masa tu jam dah lebih kurang pukul 11 malam. Tiba-tiba ada seorang perempuan ni berpakaian baju kilang tiba-tiba menjengol kat tingkap security house. Dia cakap dengan budak security yang baru kerja ni yang dia ni masuk kerja lambat sebab ada emergency. So security ni suruh dia tunggu sekejap. Dia nak kena confirmkan dulu dekat production. Sebab abang security ni tak boleh lah suka-suka bagi orang masuk. Yelah kan, lagipun dia orang baru, bukan dia kenal siapa pun. Nanti kalau yang masuk tu penjenayah ke, penyamun ke, dia juga yang disalahkan. So dia kenalah double confirmkan balik si Ana ni sama ada betul atau tidak bekerja dekat kilang tu. Dia kena tanya dekat production. So security ni pun teruslah pergi menuju ke phone yang tak jauh pun daripada dia. Dia baru je pegang telefon, tak sempat nak mendial pun, dia toleh balik kat budak perempuan tu yang mula tadi dekat tingkap security tu. Tiba-tiba dah tak ada dah dekat situ dah. Rupa-rupanya budak perempuan tu dah ada dalam pagar belah dalam kilang dah. Belum pun security tu buka pagar, dia dah ada dalam pagar dah. Tengah berjalan menuju ke bahagian production. So security ni pun panggil lah dia. Security ni pun teriak lah sambil-sambil berlari nak menuju ke budak perempuan ni. Kak, tunggu sekejap kak. Security ni panggil budak perempuan tu. Terus budak perempuan yang berjalan tu berhenti. Lepas tu dia palingkan muka dia dekat security tu. Lepas dia palingkan muka dia dekat security tu, terus dia senyum je kat security tu. Senyuman bukan biasa juga guys. Dengan senyuman dia yang menakutkan. Terus terhenti sekejap security ni dekat situ juga. Terus pengsan security tu bila dia nampak muka budak perempuan ni yang tadi punyalah lawa, tapi berubah jadi muka yang menakutkan. Menakutkan yang amat. Sampai pengsan dah security ni. 2 hari lepas tu, lepas sembuh daripada demam sebab terkejut sangat jumpa hantu malam tu, security tu pun masuk balik kerja. Lepas tu dia pun berceritalah kat budak-budak kilang tu apa yang terjadi dekat dia malam tu. Security ni bagi tahu, budak perempuan yang datang malam tu orangnya tinggi-tinggi, kulitnya kuning langsat, cantik budaknya. Lepas tu dia bagi tahu nama dia. Nama dia Ana. Siap dia bagi nombor punch card dia sekali ni guys. So lepas security ni bercerita dengan budak-budak kilang ni pasal kejadian yang berlaku malam tu, so budak-budak kilang ni pun bagilah tahu pasal kes Ana ni dekat security tu. So barulah security ni tahu yang datang malam tu adalah Ana yang dah meninggal akibat dibunuh tu. Sebenarnya ada lagi kisah-kisah lain pasal hantu Ana ni masa dia mengacau kat kilang tu. Kak Ira ni ada bagi tahu masa dia masuk kerja pada tahun 2007 ni, dah tak ada gangguan lagi pasal hantu Ana ni. Gangguan ni hanya berlaku masa awal-awal kematian Ana je. Tapi cerita pasal Ana ni dah jadi macam legend lah, legenda lah kat kilang yang dia kerja tu. Orang-orang lama dan senior-senior yang kerja kat kilang tu yang ceritakan hal ni pada Ira ni, pasal kisah Ana ni. Dan Ira pula sampaikan kat aku dan aku sampaikan kat korang. Aku ni kalau dengar pasal kes bunuh-membunuh ni, badan aku ni automatik jadi kecut perut pula. Yelah kan, tergamak betul lah manusia ni kan. Hanya kerana tak dapat nak memiliki sampai sanggup membunuh. Entahlah, siapalah aku nak judge hubungan tiga segi diorang ni. Kita pun tak tahu apa perkara sebenar yang berlaku antara Ali dan Ana ni. Kenapa Ali ni sampai tergamak nak buat macam tu kat Ana. Yang Ali tu bunuh Ana ni memang salah lah. Yang tu tak boleh lah nak sangkal kan.
Tapi yang Ana ni bagi harapan dekat Ali on first place, tu pun salah juga. Sebab tu aku cakap, susah nak judge dengan perkara-perkara macam ni. Masing-masing pun ada salah masing-masing. Sebab soal hati ni memang tak boleh nak predict dan memang tak boleh nak dibawa bincang. Ramai orang yang hilang pertimbangan bila cakap pasal soal hati ni. Ada setengah kes tu sampai sanggup santau menyantau pula. Apa pun aku harap dengan cerita yang aku sampaikan kat korang ni tadi ni, dapat kita ambil sedikit pengajaran dia. Yang buruk tu kita jadikan iktibar guys. Sampai sini je Malam Mistik kali ni. Seperti biasa, yang baru singgah channel aku ni, bantu aku tekan button subscribe tu. Tekan sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi cerita aku ni di masa akan datang. Terima kasih buat Ira yang hantar cerita ni kat aku. Boleh tahan juga seramnya cerita ni. Kawan-kawan lain yang nak berkongsi kisah mistik korang tu, korang boleh share melalui akaun sosial media aku yang dah pun aku tulis kat description aku ni guys. Sehingga kita berjumpa lagi di Malam Mistik yang akan datang. Korang kena sentiasa jaga diri korang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam Mistik.